Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah masuk tak masuk dah. Tara doa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammimu bil khair. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan izin dan inayahnya kita masih lagi dipanjangkan usia bagi kita berada dalam madrasah Ramadan bagi tahun ini, dan kita sama-sama melaksanakan puasa bulan Ramadan yang sudah pun melalui fasa kedua. Dan kita melalui puasa kali ini dalam bulan Ramadan yang penuh ujian, penuh mihnah, kerana kita melawan virus COVID-19 dengan kita melalui PKP fasa keempat. Rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, sebelum terlambat, di sini saya mengambil peluang untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada barisan rakan-rakan pembangunan adab dan nilai sektor pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, kerana telah berjaya menyusun atur program Mau'izah Ramadan dengan menyusun atur tazkirah secara maya. Walaupun tazkirah yang disusun atur melalui masa yang tidak terlalu panjang, namun kita yakin dengan tazkirah yang telah disusun atur dan telah pun disampaikan oleh rakan-rakan di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, para ustaz, ustazah yang telah pun menyampaikan tazkirah, semoga ia ada manfaat dan ada kerahmatan di sisi Allah, dan sama-samalah kita memperolehi keberkatan dengan tazkirah walaupun pendek tetapi penuh bermanfaat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, rebutlah peluang dan ruang masa selagi kita masih bernafas di bulan Ramadan untuk mencari sebanyak mana pahala, kerana tetamu Allah Ramadan cuma datang setahun sekali. Ambillah peluang Ramadan pada tahun ini, kerana kita takut kita tidak dapat bertemu Ramadan di tahun hadapan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, setiap detik sepanjang bulan Ramadan adalah sebaik-baik masa dan sebaik-baik hari di atas muka bumi ini. Sebagaimana yang kita ketahui, kelebihan bulan Ramadan terlalu banyak seperti mana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Pada bulan Ramadan, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Mereka yang diazab kubur direhatkan. Iblis dan syaitan kakinya dirantai, dan bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Dan pada bulan Ramadan inilah satu malam yang dijanjikan Allah pahala ibadahnya lebih dari 1000 bulan, atau kita kenali sebagai Lailatul Qadar.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Riwayat Al-Bukhari dan Al-Muslim. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, akan diampunkan segala dosa-dosa yang terdahulu. Wahtisaban. Perkataan wahtisaban, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah. Pengharapan. Pengharapan inilah yang amat-amat kita harapkan. Pengharapan agar kita diampunkan segala dosa-dosa, agar kita mendapat maghfirah, agar kita mendapat keberkatan dan kerahmatan, untuk kita memperolehi ganjaran yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Jadi sama-samalah kita merebut peluang melaksanakan amalan-amalan, sama ada amalan fardu maupun amalan sunat di bulan Ramadan ini. Dan berwaspadalah, hati-hatilah tuan-tuan, puan-puan. Jadi saya memberi peringatan pada diri saya sendiri juga. Jangan biarkan diri kita sehari berlalu di bulan Ramadan tanpa kita bersedekah. Jangan biar sehari pun di bulan Ramadan berlalunya tanpa kita membaca Al-Quran. Jangan biarkan sehari di bulan Ramadan tanpa kita menuntut ilmu, menambah ilmu. Dan jangan biarkan kita bangun sahur tanpa mendirikan sekurang-kurangnya 2 rakaat salat sunat. Dan jangan biar diri kita menunggu waktu berbuka puasa tanpa kita memohon doa. Dan jangan biarkan diri kita sehari di bulan Ramadan langsung tidak membuka, tidak membaca ataupun tidak mendengar Al-Quran. Sekurang-kurangnya sekiranya kita tidak dapat membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi rebutlah peluang, dengarlah ayat-ayat suci Al-Quran. Dan hari ini kita mempunyai banyak kemudahan, sama ada melalui rakaman dan juga melalui kuliah-kuliah yang kita boleh perolehi untuk mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Bagi memperolehi pengharapan, maka kita sentiasalah berusaha merebut peluang mendapat pahala melalui amalan sedekah, amalan infak. Banyak ruang, banyak peluang yang kita boleh laksanakan untuk kita nak memberi bantuan atau sedekah kepada rakan-rakan kita di luar sana, sama ada fakir, miskin, anak-anak yatim dan juga golongan-golongan yang amat memerlukan. Dan pada hari ini, sedekah yang kita boleh laksanakan sama ada melalui memberi makan, memberi minum, memberi pakaian atau apa sahaja yang kita boleh jadikan barangan untuk kita infakkan bagi kita memperolehi ganjaran yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah. Dan antaranya di sini yang saya akan petik pada hari ini ialah pahala serta kelebihan mereka yang menjamu orang-orang berbuka puasa, menjamu orang-orang yang memerlukan, yang fakir miskin yang memerlukan, untuk mereka sama-sama menjamu selera, sama-sama menjamah nikmatnya makanan ketika berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu min ajri saimi syai'an." Maksudnya, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpamanya tanpa sedikit pun kurang pahala orang yang berpuasa.
bermakna siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan memperoleh pahala seumpama orang-orang yang berpuasa. Riwayat At-Tirmizi dan Al-Baihaqi. Orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menjamu saudaranya ketika berbuka puasa juga, niscaya para malaikat akan berselawat ke atasnya. Rasulullah SAW bersabda, "As-saimu iza akalat 'indahu al-mufatir, sallat 'alaihi al-malaikah." Orang-orang yang berpuasa, apabila makannya di sisi orang-orang yang berbuka puasa, niscaya para malaikat akan berselawat ke atasnya. Jadi, banyaknya kelebihan bagi orang yang sentiasa berusaha untuk membantu rakan-rakan mereka mendapat juadah yang istimewa ketika berbuka puasa. Dan sekiranya kita tahu banyaknya kelebihan, maka kita pasti akan berusaha mencari peluang untuk menjamu rakan-rakan kita berbuka puasa. Dan perbuatan ini amat menuntut kita melakukan dengan penuh keikhlasan, kerana pemberian yang ikhlas ini hadir dari hati yang ikhlas, yang mana pahalanya kita tidak dapat melihat pada hari ini, tetapi pahalanya akan kita perolehi ketika mana amalan kita ditimbang di padang mahsyar kelak. Apa yang perlu ialah kita sentiasa yakin bahawa amalan yang kita buat inilah yang akan memudahkan kita meneruskan kehidupan kita nanti, sama ada kita melalui titian ke syurga. Itulah yang kita harapkan. Jadi antara kelebihan-kelebihan bagi orang yang menjamu saudara rakan-rakan berbuka puasa sangatlah banyak. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, orang yang sentiasa menjamu makan, terutamanya menjamu mereka yang berbuka puasa, rezekinya pasti akan dimurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Tahir Al-Baghdadi menyatakan, kita hendaklah sentiasa menjaga 3 amalan agar rezeki kita sentiasa dimurahkan. Pertama, jagalah surah Al-Waqi'ah. Kedua, jagalah solat sunat duha. Dan yang ketiga, jagalah amalan sedekah kita. Jadi menjaga amalan sedekah inilah yang perlu kita ambil peluang ketika mana kita berada di bulan Ramadan, untuk kita memperbanyakkan amalan kita, membantu golongan fakir miskin yang amat-amat memerlukan, ketika mana rakan-rakan yang lain berbuka puasa dengan juadah yang sedap, tetapi ada juga rakan-rakan kita yang hanya berbuka puasa dengan seteguk air dan 3 biji kurma. Jadi ambillah peluang, dan dalam konteks hari ini, dalam konteks kita melalui fasa PKP ini, kita sentiasa perlu kreatif dalam beragama. Bantulah dalam lingkungan, ruang yang kita ada, peluang yang kita ada. Dengan hari ini kita mempunyai macam-macam kemudahan, kecanggihan dalam kita nak memesan makanan, sama ada COD dan sebagainya, untuk kita nak bantu rakan-rakan atau jiran-jiran kita yang kita tahu bahawa jiran-jiran kita tu amat-amat memerlukan bantuan kita. Jadi hulurkanlah bantuan, berikanlah walaupun sedikit makanan, namun di sisi Allah ia tetap dikira sebagai amalan kita menjamu orang-orang yang berbuka puasa. Maka
balasannya kita tunggulah. Yang kita tidak jangka balasan, walaupun hanya seteguk air, 3 biji kurma, tetapi tunggulah saat dan ketikanya. Janji Allah itu pasti kita akan merasai kelebihannya dengan menjamu makan orang yang berbuka puasa. Antara kelebihan-kelebihan lain ialah apabila kita memberi makan orang yang berbuka puasa, sudah pasti mereka ini akan bersyukur dan mendoakan kepada kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa doa orang yang berpuasa adalah doa yang dimakbulkan, dan doa orang yang berpuasa sentiasa mustajab. Jadi kelebihannya, andai kata orang yang kita beri bantuan makanan berbuka puasa mendoakan kesejahteraan kita, apatah lagi doanya itu sejahteranya kita di dunia dan akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Tunggulah saat ketika kita ditimbang amalan, pasti jiwa kita akan rasa bahagia dan gembira. Kisah Rasulullah SAW, ketika mana Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat berkaitan dengan kamar-kamar yang indah di syurga, yang mana kamar-kamar ini boleh dilihat dari sebelah dalam maupun di sebelah luar. Lalu bangun seorang Badawi bertanya, "Ya Rasulullah, kamar-kamar ini disediakan untuk siapa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Kamar-kamar ini adalah untuk orang-orang yang berkata benar, orang-orang yang sentiasa memberi orang lain makan, orang yang sentiasa berpuasa, dan serta salat pada malam hari ketika mana orang lain sedang tidur dengan nyenyak." Jadi inilah antara kelebihan-kelebihan yang kita perolehi sekiranya kita sentiasa berusaha membantu rakan-rakan kita menyediakan juadah bagi mereka berbuka puasa. Dan rebutlah peluang ini, kerana setiap amalan yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini, sama ada amalan fardu maupun amalan sunat, ganjaran pahalanya digandakan. Semoga kita sentiasa menjadi hamba Allah yang suka menjamu mereka yang berpuasa, seperti mana tokoh-tokoh ulama yang terdahulu. Misalnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berpuasa, dan dia tidak akan berbuka puasa kecuali bersama dengan fakir miskin. Hasan al-Basri memberi makan dan melayan saudaranya berbuka puasa, sedangkan ketika itu dia juga sedang berpuasa. Abdullah al-Mubarak memberi makan kepada saudaranya ketika bermusafir, dan ketika itu dia menyediakan makanan yang lazat, sedangkan dia juga ketika itu berpuasa. Ambillah iktibar tokoh-tokoh ulama, ambillah peluang, carilah sebanyak mana ganjaran pahala yang Allah janjikan di bulan Ramadan. Semoga kita berjaya memperolehi kerahmatan dan juga maghfirah Allah sempena Ramadan pada tahun ini. Sama-samalah kita berusaha memperolehi keberkatan dan kerahmatan, dan kita sentiasa doakan supaya kita dapat menyelesaikan Ramadan pada tahun ini, dan semoga Allah panjangkan usia kita untuk bertemu Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.